Datuk Dr. Asri, perkara ini seringkali diungkapkan. Kalau di media sosial ada mengatakan bahawa di mana ahli agama apabila kita bercerita mengenai rasuah dan juga bagaimana amanah dan juga tanggungjawab itu berat juga dipegang oleh ahli agama, kerana dalam masa yang sama rakyat juga pada hari ini mahukan cerita mengenai memerangi rasuah ini diungkapkan di khutbah dan di nadanya perlu lebih tegas. Ahli agama perlu bijak dan juga perlu lebih vokal bercerita mengenai perkara ini. Dr. Asri juga perlu bersama dengan yang lain. Pada pandangan Dr. Asri, bagaimana kita melihat dalam aspek ini? Terima kasih. Saya rasa saya dah cakap tajuk ni sejak sekian lama. Ini adalah masalah bukan pada agama, tetapi masalah bagaimana cara orang-orang agama mendekati isu-isu yang membabitkan apa yang disebut sebagai sin ataupun apa yang disebut sebagai dosa. Kita lebih memfokuskan kepada perkara-perkara yang membabitkan dosa peribadi antara seseorang dengan Tuhan. Bukan saya kata dia tidak dosa, umpama dosa minum arak, zina dan seumpama. Ia dosa. Tapi dosa-dosa yang seperti ini, di sisi agama, ia lebih ditutup. Agama minta seseorang selesaikan dia dengan Tuhan. Dia bertaubat, dia repent, dia bertaubat. Dia jangan ulangi. Tetapi agama sangat mengambil tegas ataupun sangat serius dengan dosa-dosa yang membabitkan hal awam. Seperti rasuah ini, seperti menyalahgunakan harta awam, seperti merosakkan harta-harta awam. Hadis-hadis yang seperti itu begitu jelas dan baginda Nabi melancarkan penentangan secara terbuka kepada mereka. Sedangkan dosa-dosa yang bersifat peribadi yang datang kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad, baginda suruh balik dan bertaubat dan jangan dedahkan awak dengan Tuhan. Tapi kalau ia membabitkan mengambil harta, pembahagian harta negara, sehingga Nabi sebut sanda satu syamlah ataupun satu selendang yang diambil tanpa melalui pembahagian yang betul daripada pembahagian negara, ia menyebabkan seorang itu dihukum dalam neraka sekalipun dia telah mati kerana mempertahankan agama. Ini demikian serius agama. Tetapi orang agama di dalam negara ini, saya tidak menghukum semua, tapi ramai yang banyak bercakap fokus seolah-olah isu gosip, isu benda-benda peribadi ini diangkat menjadi tajuk utama. Bila datang isu-isu yang membabitkan kepentingan awam macam rasuah ni, semuanya diam. Dan lebih duka cita lagi, ada kumpulan agama tertentu menganggap alah ini benda kecil saja, ini permainan politik semata-mata. Itu lebih menduka citakan. Sepatutnya hal itu, hal yang membabitkan hal awam, kerosakan awam, di dalam Islam, dosa-dosa yang seperti itu tidak boleh dilangsaikan dengan hanya saya bertaubat dengan Tuhan. Awak mesti memohon kemaafan daripada orang yang awak bersalah itu. Dosa seperti rasuah yang akan menyebabkan, rasuah ini disebut secara ini dia panggil, dia kata ibtalul haq wa ihqaqul batil di dalam ta'rifannya. Dia menyebabkan yang tidak benar itu dianggap benar, yang tidak berhak mendapat hak, yang berhak dinafikan haknya. Itu dia punya fungsi pada rasuah. Seperti mana disebut oleh tokoh-tokoh seperti Al-Jurjani. Ini menyebabkan hal-hal yang seperti ini membabitkan hal awam. Sepatutnya tokoh agama tahu bahawasanya kalau awak telah mengambil rasuah sehingga ternafinya hak ataupun awak memberi kepada yang tidak berhak, dizalimi pihak yang lain. Walaupun awak pergi haji, awak pergi sembahyang, awak berulang ke masjid, awak sembahyang selalu, itu antara awak dengan Tuhan. Tapi dosa awak dengan rakyat yang mana telah menjadi mangsa disebabkan tindakan awak tidak dapat diselesaikan, melainkan awak memohon maaf kepada mereka ataupun mengembalikan balik harta mereka yang telah awak ambil. Itu yang dituntut dalam agama. Tapi golongan agama, saya bukanlah kata semua, tetapi ramai yang sibuk sangat kalau cerita artis itulah, cerita artis dengan suami dia lah, cerita hati diangkat menjadi tajuk dalam berita lah. Ini semua benda-benda personal yang biar satu orang uruskan dia dengan Tuhan. Ini benda yang membabitkan negara, yang membabitkan bukan saja antara orang Islam dengan orang Islam, juga membabitkan orang Islam dengan orang yang bukan Islam, semua rakyat secara adil. Kerana itu lebih penting untuk kita angkat dan peranginya. Dan ini kita telah sebut, saya rasa ramai juga orang komplain kenapa Mufti Perlis ni asyik cakap tentang isu negara dan seumpamanya. Tapi saya bukan isu negara. Bukan saya nak terlibat dalam politik. Tapi inilah peranan agama untuk membetulkan hal-hal yang seperti ini. Ya, terima kasih. Tapi Dr. Asri, adakah sukar untuk menyatakan kebenaran kepada mereka yang berkuasa, ahli agama antara yang paling rapat dengan mereka yang berkuasa ini? Jadi hal rasuah ini seolah tabu untuk dibicarakan. Sukar tak untuk menasihati dan juga menyatakan kebenaran kerana itu yang mungkin kurang di negara ini? Tidak sukar untuk bercakap, tapi yang sukar apabila kita berfikir
Apabila saya bercakap, jawatan saya mungkin tergugat, mungkin kontrak saya tidak disambung. Itu yang tadi disebut oleh Cynthia tu, soalan kebebasan itu. Sebab itu soal sekarang ramai juga dulu tokoh-tokoh politik agama yang dulu mereka bercakap lantang tentang rasuah. Hari ini apabila mereka berada dalam kerajaan, kita lihat nada mereka juga sama. Artinya soal kedudukan. Itu yang penting dalam agama, soal kejujuran, keikhlasan. Awak berkhidmat dengan Tuhan sebelum memikirkan khidmat awak kepada manusia. Kejujuran dan berkhidmat dengan Tuhan itu ialah bagaimana manusia menghubungkan dirinya dengan Tuhan dan menghubungkan dirinya dengan manusia yang lain. Dan apabila semua orang agama takut kerana ada yang lebih atas daripadanya, kontraknya boleh ditamatkan, saya pun tahu, saya pun juga menghadapi benda yang sama. Tetapi apa maknanya anda ada pada satu tempat yang akhirnya anda tidak boleh bercakap apa yang sepatutnya anda cakap? Lebih baik kita pergi bekerja benda lain di bidang yang lain. Memang benda yang kita cakap bukan bidang kita. Sebab itu golongan agama di Malaysia ini, jika semua tokoh-tokoh agama bangkit habis-habisan, khutbah dan semuanya menyerang rasuah habis-habisan, saya rasa negara kita mungkin masih ada ruang untuk kita lebih improve melakukan pembaikian ke hadapan.